Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Demikian para ustaz, para imam, jawatan kasih seorang muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita marah pak syukur dengan limpah rahmatnya dapat kita meneruskan lagi kuliah kita dari kitab Kanun Jinayah Syariah. Bulan lepas kita dah membahaskan berkenaan dengan hakim. Hari ini kita masuk bab saksi. Perkara 162-1. Dalam penghakiman dan pengadilan, sesuatu kes yang dibawa ke mahkamah, persaksian seseorang saksi bagi sesuatu keterangan sebagai bukti menyokong atau keterangan yang membawa sabitan adalah merupakan fakta penting bagi seseorang hakim untuk mensabitkan sesuatu kes atau menolaknya. Tuan-tuan, bila sampai ke mahkamah, hakim ni nak jatuhkan hukuman, sama ada mulanya nak dibicara atau tak dibicara kan, ya? Nak tolak ataupun nak terima, ini semua berdasarkan kepada bukti-bukti. Dan bukti-bukti ni satu daripadanya adalah melalui saksi-saksi lah, kan? Sebab tu kadang-kadang orang ni datang bawa cerita kat kita kan. Cerita orang tu kata macam ni, macam ni. Cuba tanya balik, ada bukti tak? Ada saksi tak? Betul ke dia cakap? Kadang-kadang ada perkara-perkara yang orang ni suka bawa mulut, tapi sebenarnya benda tu tak ada pun. Satu fitnah, kan? Ini yang perlunya saksi-saksi. Jadi keterangan saksi ni betul ke, tak betul ke, dia menipu ke, hakim dia bolehlah tengok, menilai, tetapi semua yang diperkatakan oleh orang itu akan diambil kira oleh hakim. Kalau keterangannya kejap itu, kejap ini, tak konsisten, mungkin hakim tak akan ambil kemudiannya, kan? Nampak kat situ tidak. Tapi nak sebutnya begitu pentinglah persaksian ni, saksi ni, ya, dalam memberikan sesuatu keterangan, sehingga hakim tadi boleh memberi keputusan yang tepat, ya. Okey, sesuatu kes, sama ada kes jenayah atau kes mal, kes harta. Orang-orang yang menjadi saksi itu mestilah mereka yang mempunyai syarat yang cukup selaku seorang saksi yang bertanggungjawab untuk menentukan kedudukan sesuatu kes itu, supaya keputusan hakim itu menjadi keputusan yang muktamad dan tidak boleh dipertikaikan kebenarannya. Jadi ada syarat
saksi. Mungkin tuan, orang tu memang ada betul di situ, nampak betul kejadian itu. Tetapi oleh kerana memang karakter dia tu kaki temberang. Kan? Karakter dia lah contohnya. Memang satu kampung kalau dia cakap tak payah dengar lah. Cakap 10, 1 belum tentu boleh percaya. Umpamanya memang itu karakter dia. Bila dia jadi saksi pun waktu tu tak boleh dipakai. Sebab tu kita ni jangan suka temerang. Kan? Walaupun kadang-kadang kita dah bentuk gurau-gurau kan. Kecuali memang kawan kita tu tahu betul waktu kita bergurau. Itu lain lah kan. Itu lain. Maknanya orang yakin dengan kita cuma hari tu cakap ni tapi tak. Waktu tu dia gurau tu. Kita tahu dia bergurau. Itu lain. Tapi kita ni cakap entah apa-apa kadang-kadang. Sampai semua orang percaya dah. Akhirnya dia tak payahlah kan. Jadi orang-orang macam ni satu daripadanya nanti tak boleh jadi saksi. Dan juga ada lagi lah nanti kita sampai perkaranya kita akan detailkan satu-satu syarat-syarat untuk jadi saksi itu. Ya. Sebab kalau tak nanti bila hakim buat keputusan, hakim ni orang macam tu pun didengar kan. Kan? Sebab malu ya, macam itulah umpamanya kan. Kerana keputusan tu akan diperlekehkan orang lah. Kerana tidak kuatnya kesaksian yang dibawa tu. Ya. Sebab tu selalu saya cakap lah, bukan dalam bab saksi jenayah lah. Bab saksi nikah je kan. Saya selalu cakap saksi nikah ni carilah yang muda-muda sikit. Yang matanya masih terang. Yang ingatannya masih kuat. Kan? Ini selalu nak menghormati orang tua kononnya. Sampai atuknya tu jadi saksi. Atuknya pula mata pun dah tak berapa nak nampak. Kan? Telinganya tak berapa nak dengar. Jadi saksi. Tiba-tiba budak tu belum dapat kad nikah, kena tangkap umpamanya. Dah cari mana saksi nikahnya. Kan cari atuknya ni ke suami dia. Entahlah tak perasan. Satu hal pula lah kan. Satu nak pergi kat kes-kes tu lah kan. Sebab nama saksinya tu. Kan. Kadang-kadang kita nampak benda tu benda yang dah kan. Nampak benda mudah. Tapi kadang-kadang dia melibatkan kes yang nantinya jadi berat. Contohnya saya pernah dapat dokumen suami isteri berkahwin, adalah semua nama saksinya apa semua. Yang kecewanya dokumen dia murtad. Dia pergi jumpa peguam, dia mengaku dia dah murtad. Nak buat macam mana? Jadi apa yang saya buat, saya putus semua dokumen tu. Jadi kan nama saksi-saksi nikah dia semua ada kan. Jadi saya postkan ke orang-orang itu. Supaya dia tahu bahawa yang kau jadi saksi nikah dulu tu sebenarnya suami dia tu memang masuk Islam, tujuannya nak murtadkan yang budak ni. Lalu dia bawa pergi tempat asal dia, dimurtadkan. Lepas tu adalah dokumen mahkamah semua tu. Yalah, bukanlah lepas kahwin terus murtad. Maknanya setahun 2 tahun lepas tu kan. Jadi apa yang boleh buat tu je lah yang saya boleh buat. Bagi balik pada saksi-saksi tu, harapnya keluarganya tahu apa yang berlaku terhadap anak dia. Itu je lah kan. Jadi itu pula jadi saksi tadi kan. Yalah memanglah dia saksinya saksi nikah lah. Tapi maknanya tahulah, kena tahu kes. Macam tu. Jangan pula lepas ni suruh jadi saksi nikah semua tak nak pula. Tak nak lah. Kalau tuan-tuan masih masih boleh ingat, boleh kenal kan. Baguslah, bolehlah jadi saksi. Seseorang saksi dalam mahkamah bukan sahaja menjadi alat pertimbangan seseorang hakim untuk mensabitkan sesuatu kes atau menolaknya. Malah saksi-saksi itu juga adalah merupakan kuasa pemutus bagi sesuatu kes itu. Kerana keputusan yang dibuat oleh seorang hakim atau jemaah hakim adalah tertakluk di atas keterangan-keterangan saksi-saksi
dan penilaian hakim di atas kebenaran atau kepalsuan keterangan yang dibuat oleh saksi-saksi itu. Kalau saksi itu memang pandai buat cerita sehingga hakim tu yakin tu yang betul, maka keputusan tadi berdasarkan kepada saksi itu lah. Kan? Sebab manusia ni kita tak tahu apa benda yang gaib, yang tak nampak. Jadi memang kita menilai berdasarkan yang kita nampak. Kan? Macam kita tengok orang semayang, kita nilai, semayang dia sah, tu je lah yang kita boleh. Semayang dia tak sah, kerana kita nampak. Tapi semayang tu Allah terima tak terima kita tak tahu. Kan? Mungkin yang kita nampak cincai tu, yang kita nampak lah kan. Mungkin ikhlasnya lebih. Kan? Yang nampak berjam-jam tu, rupanya bila orang ada je baru berjam-jam. Contoh aja ni kan. Mungkin dia pun orang ada, orang tak ada berjam-jam. Okey lah, memang maksudnya memang ikhlasnya itu. Mungkin kan benda kita tak tahu, tak nampak. Jadi tadi pemutusnya adalah berdasarkan kepada saksi-saksi. Sebab tu pentingnya saksi-saksi ini memberi kesaksian yang benar. Sebab itu mungkin saya pernah cerita kot, di zaman Nabi SAW sendiri ada kes orang berebut tanah. Dalam bab fiqh dia ada Ihya'ul Mawad, menghidupkan tanah yang mati. Cuma sekarang semua tanah dah jadi tanah kerajaan lah. Dulu memang kalau katakan ada tanah semak kita nak hidupkan, kita boleh pacak je, letak batu ke apa ke, kita usahakan begitu, maka dia akan jadi milik dia. Kemudian orang lain datang pula, usahakan sempadannya mana. Dan maka orang bandar yang dah biasa dengan mahkamah ni, dia buat pergi mahkamah, tak ada apa dia. Dia berani je cakap dengan hakim ni. Tapi orang kampung suruh pergi mahkamah, walaupun dia betul, dia punya takut sampai tak pandai cakap. Sampai tak boleh cakap. Umpama gitulah. Sebab itu dalam kes tu, Nabi SAW dia menangkan orang bandar ni tadi. Orang yang pandai cakap. Tapi di hujung tu Nabi bagi tahu, aku buat keputusan ni berdasarkan hujah kau masing-masing. Tapi ingat, kalau kau ambil tu, bukan tanah kau, setiap inci daripada tanah tu 7 petala bumi akan menjadi beban kau ke akhirat esok. Tak jadi dia. Dan sebaik dia orang beriman begitulah kan. Tapi kalau orang tak beriman, malu pula nak mengakukan. Tak peduli dah kan. Kita selalu gitu. Tapi orang beriman tu dia memikir hari akhiratnya. Jadi nampak kat situ. Dari segi hujah, Nabi kata okeylah bagi. Tapi kalau kau tipu, kan? Jadi kemudian diserah pada orang balik kan. Okey. Jadi tadi pentingnya keterangan saksi. Seseorang saksi yang dipanggil dan yang dihadapkan ke mahkamah untuk memberi keterangan-keterangan dari pihak pendakwa atau penuduh, atau dari pihak yang didakwa atau yang dituduh, mestilah saksi-saksi yang berupaya mempertahankan kebenaran dan menolak kepalsuan. Dan saksi-saksi itu juga mestilah mempunyai sifat yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan hadis, supaya tidak berlaku kezaliman ke atas orang-orang yang dihakimi dan diadili. Kita jadi saksi ni atas saksi apa? Kan? Saya pernah ada satu kes lah. Kes orang kena tuduh. Saya jadi hakim lah di situ. Bukanlah hakim mahkamah tu, tapi dalam pembicaraan tu saya hakim juga lah. Dia kata saya bawa saksi. Okey, datang saksi. Saksi kawan kita juga. Kenal lah. Dia masuk, saya kata kau ni jadi saksi apa? Waktu kes tu kau kan ada bawa kat situ. Kan? Saya jadi saksi kepribadian je saya. Orang ni, dia pengarah ni perwatakan dia macam ni. Setahu saya orangnya bayar, bukan jenis menipu. Setahu saya. Tapi kes ni saya tak tahu. Dia kata. Tapi secara keseluruhan perwatakan
macam-macam lah digital lah, kenal kat mana apa semua. Jadi macam tuan-tuan mungkin juga satu ketika kan, katalah kawan kita entah siapa-siapa dari surau ni kena tuduh macam-macam apa kan. Jadi saksi. Kita pergi tu, kita jadi saksi macam mana kita tak nampak apa benda tu. Kita boleh jadi saksi yang saya tahu dia memang selalu kat surau. Sembahyang 5 waktu tak tinggal kat surau. Umpamanya lah kan. Kesaksian kepribadian. Tapi untuk kes tu saya tak tahu. Kalau dia menipu ke apa, saya tak tahu. Itu boleh jadi begitu juga. Kita bukan jadi saksi berlakunya, tetapi saksi kepribadian. Boleh jadi. Ya. Jadi yang tu kita jadi ambil kira. Okey, orangnya baik. Tapi kenapa boleh jadi macam tu? Tengok pula lah. Ada benda lain ke, faktor lain ke, apa ke. Sebenarnya dia tak buat ke. Ambil kira je lah. Kan? Okey, apa peranan saksi dalam mahkamah? Saksi mempunyai peranan penting dalam mahkamah untuk mensabitkan satu kes atau menolaknya, di mana seseorang saksi itu tidak boleh menyembunyikan perkara-perkara yang dipersaksikannya. Dan hendaklah menyempurnakan persaksian mereka semata-mata kerana Allah. Kita ni kena jadi saksi untuk kebenaran. Bukan sebab kawan kita. Kalau kita niat nak bebaskan kawan kita, akhirnya benda-benda yang dia salah buat pun kita akan konas sana konas sini. Ya. Tapi bila kita jadi saksi tu kerana kebenaran, kerana Allah, yang aku tahu ni sampai sini je lah. Tahu ni kita tak tahu, yang tu tak tahu. Jangan. Ini kod, itu kod tak ada. Kita bersangka-sangka jangan. Kalau jadi saksi kena yang ni saya tahu, yang ni saya tak tahu. Kena begitu, ya. Firman Allah, wala taqtumus syahadah wa may yaktumha fa innahu asimun qalbu. Dan janganlah kamu wahai orang-orang yang menjadi saksi menyembunyikan perkara yang dipersaksikan itu. Dan sesiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Jadi maknanya silap-silap hari bulan bila kata berdosa hati ni, menyesal seumur hidup pula. Kerana kita menyembunyikan kesaksian tadi. Ya. Kita nampak dia buat salah, kita pun tak apalah tu. Kawan kita tu nanya pula, dia duduk dalam penjara. Tengok kerana kita tak nak jadi saksi tu makin jadi teruk pula. Ini neraka lah dia ni. Kita kan menyesal pula dulu aku tak. Contohnya begitulah. Ya. Jadi kita ni bila diminta jadi kesaksian setakat yang tahulah. Ya. Jangan lari. Dan firman Allah wa aqimus syahadata lillah, dan hendaklah kamu menjadi saksi menyempurnakan persaksian itu kerana Allah semata-mata. Ya, dia bebas ke, dia tak bebas ke, dia dihukum, dia tak dihukum, lillahi ta'ala, kesaksian kita setakat yang kita tahu. Ya, yang kita tak tahu, tak payah. Okey, mengikut peruntukan hukum syarak, menjadi saksi di atas suatu kes adalah wajib. Di mana mereka yang dipanggil menghadirkan diri ke mahkamah untuk menjadi saksi dari pihak pendakwa atau penuduh, atau dari pihak yang didakwa atau yang dituduh, adalah fardu ain. Kita jangan pedulilah tanah pergilah lantak dia lah nak kena ke tak kena ke, tak boleh. Yang kita tahu dia salah, kena baru tahu saya dia salah. Memang dia cerita dengan saya dia buat gini. Tak tahulah kalau dia tipu saya waktu dia cerita tu, tapi yang dia cerita dengan saya gini. Sampaikan takat yang kita tahu. Ya, yang tak tahu. Tapi fardu ain. Kena pergi. Jangan pula kita tak nak jadi saksi. Walaupun mungkin kita rasa yang kita cakap tu benda kecil aja. Tapi kadang-kadang benda kecil itulah yang menyebabkan timbulnya keraguan dalam satu-satu perkara yang akhirnya yang Nabi kata tudra'ul hudud bisyubhat. Bila ada keraguan, gugur kes. Ya? Ataupun kalau tak gugur habis pun gugur hudud umpamanya. Kan? Okey. Rukun-rukun saksi tertakluk kepada 5 perkara. Pertama, orang yang menjadi saksi.
Tidak wujud persaksian jika tidak ada orang yang sanggup untuk menjadi saksi. Ada orang lah jadi saksi. Kedua, sesuatu perkara yang disaksikan, yaitu kes yang dikemukakan oleh pendakwa di dalam mahkamah. Jadi suatu perkara yang disaksikan, iaitu kes yang dikemukakan oleh pendakwa dalam mahkamah lah. Ketiga, orang yang diberi saksi, yaitu orang yang dibuktikan kebenarannya atau kebohongannya lah dengan saksi tadi. Keempat, orang yang mempunyai saksi, sama ada dari pihak pendakwa atau dari pihak yang didakwa. Yang kelimanya, sirah, yaitu lafaz aku bersaksi apa-apa-apa. Ya. Okay. Jadi apa syaratnya? Baru pergi kepada syarat saksi. Ya. Orang yang boleh menjadi saksi ada 7 syarat. Ya. Pertama, orang yang mukallaf, yaitu orang yang berakal dan telah dewasa mengikut perhitungan syarak. Tidak sah dan tidak boleh diterima penyaksian kanak-kanak. Sekalipun mereka itu hampir baligh, kerana kanak-kanak belum berakal. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan hendaklah kamu mengadakan 2 orang saksi lelaki dari kalangan kamu. Jadi maknanya kanak-kanak tak boleh jadi saksi. Walaupun selalu kita kata apa? Budak-budak tak pandai tipu. Kan? Kalau kita gitu, budak-budak ni tak pandai tipu. Kalau dia cakap iyalah tu. Kan? Tapi kita tak tahu entah dia diupah gula-gula je entah apa. Ataupun dia diugut apa sikit aja, kita tak tahu. Ya, kerana akal dia belum sampai. Ataupun yang dia nampak macam tu, tapi dia tak faham. Kerana dia masih kanak-kanak. Ya, dia tak faham perkara tu jadi apa, jadi macam mana. Kita yang dewasa pun banyak benda tak faham lagi kan. Tengok macam tu macam okey je, salah ke macam tu? Kan? Lalu orang kan gini. Tak boleh. Tak boleh ya. Macam orang kita kan. Banyaklah. Bila pergi jumpa doktor, minta MC. Pada saya sebenarnya minta MC tak boleh lah. Kalau doktor rasa saya tak sihat, bagilah MC. Kan? Saya pernah sakit, pergi jumpa doktor, dia tak bagi MC. Tak bagi MC, besoknya saya tak larat nak bangun, saya ambil cuti je lah. Kan? Dah petang, baru larat bangun sikit, pergi klinik balik. Dan dah semalam pergi tak cuti, ni pergi balik. Balik tadi kerja tak? Tak. Datanglah awal sikit, boleh bagi MC. Saya marah doktor tu balik. Dah tahu saya datang sakit semalam, bagilah MC. Hari ni kau tak bagi MC, saya cuti je. Cuti saya pun banyak lagi. Kan? Cuti saya ada 70 hari lagi kot. Banyak lagi cuti saya. Boleh saya pakai cuti tu. Tapi hari ni saya nak bagi tahu, ubat semalam tu tak ni lah kan. Maknanya saya masih lagi keadaannya macam ni lah. Kan? Jadi apa, kira besok cuti lah kata dia. Bagi cuti lagi. Jadi kata apa, baru bagi cuti. Kalau aku rasa sihat, aku pergi je kerja tu. Bukan kita malas nak kerja kan. Jadi maknanya dia pula tanya, suruh kita minta. Dia kata tak boleh jadi panel dia ni. Kalau staff aku pergi semua minta cuti, main bagi aja ni. Yang doktor ni mana pula kan. Sepatutnya dia lebih tahulah kan? Dia lebih tahu. Bukan Tuhan kan nak tahu, tapi maknanya sepatutnya lebih tahulah. Okey. Tadi yang pertama dia orang yang mukallaf ya. Yang kedua, syarat jadi saksi ni Islam. Tidak harus dan tidak sah orang kafir menjadi saksi, sama ada zimmi atau harbi, sama ada menjadi saksi ke atas orang Islam atau orang kafir. Apatah lagi kes-kes yang melibatkan orang Islam, saksinya orang kafir. Silap-silap orang kafir menjadi saksi menyebabkan kematian orang Islam. Tak boleh.
Kerana orang bukan Islam ni orang yang tidak boleh dipercayai kata-kata dia. Kita duk percaya sangat dengan orang bukan Islam, tak boleh. Sedangkan Allah pun dia tipu, Allah pun dia tak percaya. Ini kan pula kita. Ya. Ya. Sebab tu kalau orang tak percaya dengan Allah, kita lagi tak boleh percaya dengan dia. Itu sebenarnya. Ya. Ini kadang-kadang kita bergantung pula kepada orang-orang bukan Islam untuk jadi saksi. Ya. Ketiga, merdeka. Tidak sah dan tidak boleh diterima penyaksian hamba sahaja. Kita apalah yang tu sebab tak ada hamba dah sekarang. Ya. Yang keempat, bermaruah. Orang-orang yang sah dan yang boleh diterima menjadi saksi dalam satu kes ialah mereka yang mempunyai sifat maruah. Iaitu orang yang pandai menjaga kehormatan diri menurut martabat dan kedudukannya. Mereka yang tidak pandai menjaga kehormatan dirinya, bererti mereka itu tidak mempunyai sifat maruah. Oleh itu, mereka tidak sah dan tidak boleh dijadikan saksi. Kerana mereka itu tidak mempunyai sifat malu. Kalau dah pakaiannya pun buka sana sini, diri sendiri pun tak tahu malu. Kalau dia jadi saksi, dia cakap apa pun tak malu, nak tipu pun tak malu, nak semua. Nampak? Pentingnya nak jadi saksi ni tadi. Itu penting pakaian kita ni. Kan auratnya dijaga kan. Kerana maruah tu. Kan? Kadang-kadang cerita aib sendiri sana sini kan. Tak tahulah apa kan. Contohnya. Aib dia pun dia cerita sana sini. Ini kan pula nak aibkan orang. Apa-apanya. Kan? Jadi ini kena jaga. Kita ni kena adalah maruah kita kan. Macam orang lelaki. Saya selalu ingatkan sudah-sudah saya lah. Kena ingat orang lelaki. Kerja ni maruah kita tahu. Jangan malas. Ini kadang-kadang ada orang isterinya kerja, dia pula tak kerja. Kan? Ini maruah orang lelaki. Okay, yang kelima. Adil. Tidak sah dan tidak boleh diterima penyaksian orang yang tidak adil. Berdasarkan firman Allah, wa ashhidu zawa adli minkum, dan adakanlah dua orang saksi yang adil di antara kamu. Apa makna adil? Adil maknanya orang yang menjaga dan menjauhkan diri dari melakukan dosa besar. Itu adil. Dan orang yang tidak melakukan dosa kecil sepanjang masa. Maknanya orang yang tak berkekalan melakukan dosa-dosa kecil. Contohnya, dia kata, orang yang mengeluarkan kata-kata lucah. Asyik mencarut je kerjanya. Nak jadi saksi, orang mencarut ni. Tak boleh jadi saksi. Lawaknya lucah aja, tak payah. Kan? Melatah pun keluar entah. Benda-benda mencarut, otaknya kotor. Kan? Pahamnya begitulah. Ya. Bahkan dia kata, orang yang selalu buka aurat tak boleh jadi saksi. Orang selalu suka maki orang tak boleh jadi saksi. Ini makna adil. Adil maknanya dari segi masa ringkasnya, tidak membuat dosa besar dan tidak mengekalkan dosa-dosa kecil. Tidak kekal dengan perkara-perkara makruh lah. Dia kata, kan? Ini kalau pakai suap pendek je sana sini kan. Walaupun mungkin dia ambil pandangan mazhab lain lah. Suap pendek pun bukan aurat kan. Sebab saya ngajar kat mana ya dulu. Satu masjid lah. Kata ustaz, ada seorang ni baru belajar Mesir. Niaga lah. Pakai suap pendek aja kata dia. Saya pun buka hadis dekat kitab Mustikah Hadis tu. Dia kata memang ada khilaf lah dalam bab aurat ni. Imam Syafi'i memang dia berpegang kepada aurat ni antara pusat dengan lutut lah, daripada pusat sampai lutut. Memang adalah pandangan mazhab lain yang tak sampai lutut pun. Sebab tu mungkin tuan-tuan tengok pemain-pemain bola kan, negara-negara Arab tu, tengok
dari segi apa? Dari segi ibadatnya, dari sudut sumbangan agamanya tinggi, tapi pakai suap pendek, umpamanya kan. Sebab adalah pandangan yang macam tu. Tapi walaupun pandangan sebagian ulama yang kata aurat tu tak sampai lutut pun, tak pernah lagi dengar ada ulama sembahyang pakai suap pendek. Ulama-ulama mazhab tu pakai jubah semua yang kita faham lah kan. Walaupun dia kata aurat tu tak sampai macam tu. Jadi maknanya dari sudut menjaga maruah dan sebagainya tu kenalah. Kurang-kurangnya bawah lutut lah. Kan? Supaya tidaklah dikata macam-macam oleh orang. Cuma maknanya yang tu bila saya baca hadis tu saya kata mungkin dia berpegang kepada pandangan itu kot. Saya cakap macam tu je lah kan. Ya? Tapi kita lebih baik kita tutup sampai ke bawah daripada lutut. Ya? Walaupun naik basikal ke, naik motor ke, kadang yang pakai kain ni selak sana selak sini tu lah rupanya atas lutut sampai surau umpamanya kan. Itu kita jagalah ya. Okey, jadi tadi makna adil ya, tidak mengekalkan, tidak buat dosa besar dan tidak mengekalkan dosa kecil. Okey, yang keenam. Tidak ada tomahan ke atas dirinya, tidak sah dan tidak boleh diterima penyaksian orang yang ada sangka-sangka yang tidak baik terhadap diri orang yang akan menjadi saksi itu. Misalnya akan diberi wang atau sebagainya jika ia mahu menjadi saksi, atau ia akan dilepaskan daripada hutang dan sebagainya jika bersedia dan sanggup menjadi saksi. Kita selalu kan, alah saksi-saksinya kawan-kawan dia, staf-staf dia, mana nak mengaku, semua tak mengaku. Itu tak boleh jadi saksi. Kerana tohmahan itu. Ya. Tidak menjadi musuh. Yang ketujuh, tidak menjadi musuh terhadap orang yang didakwa. Syarat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tajuzu syahadatu khainin wala khainatin wala dhi ghamarin ala akhihi wala yajuzu syahadatul qani'i li ahli bait. Tidak harus dijadikan saksi orang yang khianat, lelaki atau perempuan. Musuh dia tak salah pun cari salah. Musuh tak semestinya musuh nak bunuh ni kan, musuh politik kata kan. Contohlah kan. Jadi saksi ini orang ni kalau menang kes ni tak boleh tanding lagu. Boleh jadi kan. Cari orang lain jadi saksi. Ya, memang itu contoh ya. Sebab tu dia kata orang yang ada permusuhan ni tak boleh jadi saksi. Walaupun selalu orang kata apa, kalau kita nak baiki diri, nak tahu kita salah tak salah, tanya dengan musuh kita. Musuh kita tahu, selalu dia cari salah kita kan, kita nak baiki lah. Tapi untuk jadi saksi ni tak boleh, nanti dia khianat, dia fitnah. Ya. Dan tidak harus juga dijadikan saksi orang yang berdendam dalam hatinya terhadap saudaranya, orang yang dengki pada dia. Ya. Kita ni kadang-kadang tuan, tak ada buat apa pun, tapi orang dengki. Dengki sebab apa? Sebab kita berjaya je kadang-kadang. Kita tak buat apa pun kat dia. Tapi sebab kita berjaya, orang dengki. Itu dengki yang tak boleh. Dengki yang boleh ni, tengok orang kaya, kita nak kaya sama. Tengok orang kaya baik, kita pun, aku kalau kaya nak baik juga. Kan? Tapi tak kaya pun kena baik jugalah. Jangan tunggu kaya pun baik. Tengok orang-orang ilmu beramal, kita pun iri hati dengan dia. Kita pun cari juga ilmu kan untuk beramal jadi baik. Itu tak apalah. Ini dengki ya. Yang menyebabkan nak hilang sesuatu yang ada pada orang lain, itu tak boleh. Dan tidak harus pula orang yang tinggal dalam satu rumah bagi orang yang serumah dengan dia ya. Dia jadi saksi. Okey, itu 7 syarat yang membolehkan seseorang itu menjadi saksi. Ya. Oke, kemudian yang seterusnya keterangan dan bukti.
nak masuk waktu dah. Kalau ada soalan lah, yang ni kita sambung bulan depan. Minggu depan. Ada soalan? Sama ada yang berkaitan hari ini ataupun perkara lain. Tadi ya, tadi kita tanggal dulu dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.